Assalamualaikum. Saya Muhammad Farhan Bazli bin Abdul Hamid. Nombor kad matrik 18 DDS 22F 1022. Nama saya Jenny binti Ismail, nombor kad matrik 18 DDS 22F 1001. Nama saya Muhammad Akmal Zakri bin Abdul Aziz, nombor kad matrik 18 DDS 22F 1010. Objektif kumpulan kami ialah membantu kanak-kanak dalam memilih pilihan dengan bijak. Seterusnya, sasaran penonton kami ialah kanak-kanak dalam lingkungan umur 6 hingga 12 tahun. Mesej utama yang ingin kami sampaikan ialah tidak semua orang yang nampak mesra itu baik. Tema yang kami gunakan ialah tema komik dan konsep kami ialah konsep 2D animasi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang rujukan bagi projek ini. Rujukan yang pertama ialah alat peraga ataupun dikenali sebagai prop. Prop kami yang pertama ialah paparan berdiri ataupun standee. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, bahan-bahan yang selalunya digunakan oleh standee ni ialah kotak ataupun poliform. Kerana kotak dan poliform ni ringan dan mudah untuk digerakkan atau dialihkan. Seterusnya, prop tersebut mempunyai kaki sokongan di bahagian belakang untuk membolehkan prop sentiasa berdiri tegak. Seterusnya, anggaran saiz bagi prop ini ialah 850 mm kali 2000 mm. Menurut kajian ini juga, prop selalunya menggunakan watak-watak yang utama dalam sesebuah projek tersebut. Hal ini kerana kanak-kanak lebih cenderung untuk meminati watak-watak utama. Rujukan pertama ialah watak utama daripada siri kanak-kanak Cocomelon. Untuk rujukan kedua ialah daripada siri kartun Toy Story iaitu Woody. Dan rujukan ketiga ialah Frozen iaitu Anna dan Elsa. Seterusnya saya akan terangkan tentang alat peraga yang kedua iaitu ruang bergambar ataupun photobooth. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, bahan yang digunakan untuk menghasilkan photobooth ini ialah kotak ataupun poliform kerana ianya ringan. Seterusnya anggaran saiz bagi photobooth ialah 450 mm kali 900 mm. Disebabkan projek ini menyasarkan golongan kanak-kanak, adakah bentuk photobooth perlulah ceria atau sesuai dengan kanak-kanak. Tajuk projek ataupun watak-watak yang ada dalam projek boleh diletakkan di dalam photobooth tersebut. Seperti contoh yang pertama ialah photobooth untuk hari jadi kanak-kanak yang boleh letakkan karakter kuda ataupun poni di dalam tu. Seterusnya photobooth berbentuk bas. Dan seterusnya yang ketiga ialah photobooth first day of school yang membolehkan yang menggunakan konsep yang ceria dan sesuai untuk kanak-kanak. Dan seterusnya yang keempat ialah bingkai gambar bagi kanak-kanak. Seterusnya saya akan terangkan tentang perabot ataupun fixture. Perabot yang pertama ialah penyangkut rantai kunci ataupun tali penyandang. Yang pertama, berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, penyangkut kunci rantai dan tali penyandang ni menggunakan bahan-bahan seperti kayu dan kotak. Berdasarkan kajian juga, kebanyakan penyangkut kunci rantai mempunyai bentuk yang menarik dan dapat menarik minat kanak-kanak. Dan bentuk yang comel serta mempunyai ruang untuk meletakkan tajuk dipilih untuk membantu mempromosikan projek. Seperti contoh yang pertama, kita dapat lihat terdapat tajuk projek pada bahagian atas, begitu juga pada rujukan yang kedua. Bagi rujukan yang ketiga,
reka bentuknya comel seperti bentuk beruang dapat berpotensi menarik minat pelanggan iaitu kanak-kanak. Untuk perabot yang seterusnya ialah pemegang butang lencana. Bagi kajian berkenaan pemegang butang lencana, bahan yang digunakan untuk menghasilkan pemegang butang lencana ni kebanyakannya ialah plastik. Dari segi reka bentuk pula, kebanyakan reka bentuk di dalam rujukan boleh disesuaikan dengan projek, seperti contohnya van ataupun barangan-barangan yang digunakan di dalam projek. Untuk rujukan pertama, reka bentuk ni sangat menarik kerana boleh memuatkan banyak butang lencana pada satu masa. Begitu juga untuk rujukan kedua. Untuk rujukan yang ketiga, contoh ini boleh diadaptasikan untuk mengubah suai prop yang ada di dalam projek untuk menjadi pemegang butang lencana. Contohnya seperti van ataupun telefon atau apa-apa saja. Untuk perabot yang seterusnya ialah penggantung beg sandang. Menurut kajian yang telah dilakukan bagi penggantung beg sandang ini, kebanyakan reka bentuk mempunyai reka bentuk yang ringkas tetapi dapat menarik pelanggan untuk datang melihat pameran yang ditunjukkan. Bahan-bahan yang digunakan ialah kayu agar proses penyusunan perabot itu dipermudahkan. Menurut rujukan ini juga, penggantung beg sandang mempunyai warna-warna yang cerah yang sesuai dengan kanak-kanak. Perabot ini juga mempunyai ruang yang boleh digunakan untuk mempromosikan jenis barangan ataupun logo tajuk projek. Seperti contoh yang pertama, contohnya rujukan yang pertama, perabot ini mempunyai susunan yang menarik, seterusnya dapat menarik pelanggan untuk datang melihat pameran tersebut. Untuk rujukan kedua yang ketiga, penggunaan warna-warna cerah dan terang dapat menarik pelanggan, terutamanya kanak-kanak, untuk datang melihat pameran tersebut. Untuk perabot seterusnya ialah meja. Setelah kami membuat kajian, kebanyakan meja menggunakan meja kayu kerana meja kayu lebih ringan dan tahan lasak. Penggunaan meja juga ada yang berkonsepkan lukisan komik dan minimalis. Contohnya seperti rujukan pertama, reka bentuk meja ini seakan-akan bertemakan komik, seakan-akan dilukis, dan seterusnya. Untuk rujukan kedua bersifat minimalis. Seterusnya saya akan terangkan tentang papan tanda. Papan tanda yang pertama ialah banting. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, penggunaan bahan seperti plastik digunakan agar banting mudah dialihkan atau disusun. Seterusnya, banting itu juga mempunyai sokongan di bahagian belakang. Anggaran banting kami ialah bersaiz 2 kaki kali 5 kaki. Menurut rujukan yang telah kami lakukan juga, kebanyakan banting mempunyai warna yang cerah dan terang agar dapat menarik minat kanak-kanak. Seterusnya, watak-watak utama di dalam projek juga boleh diletakkan di dalam banting ini untuk menarik lagi perhatian kanak-kanak untuk melihat banting tersebut. Seterusnya ialah papan tanda. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, bahan yang kebanyakannya digunakan untuk menghasilkan papan tanda ini ialah kayu. Menurut kajian kami juga, papan tanda ini mempunyai kata-kata yang menarik yang boleh diinspirasikan oleh projek dan meletakkan kata-kata peringatan kepada pelanggan. Seterusnya ialah pencahayaan ataupun lighting. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, kebanyakan jenis pencahayaan menggunakan lampu LED kerana lampu LED menjimatkan kos. Seterusnya, untuk rujukan yang pertama,
lampu sorot ataupun spotlight sesuai digunakan bagi pencahayaan kedua, kerana lampu sorot boleh menumpukan cahaya kepada produk-produk yang penting sahaja. Untuk rujukan yang kedua, lampu siling berbentuk silinder dapat digunakan sebagai pencahayaan utama kerana cahaya yang dihasilkan lebih jelas, terang dan luas. Sekarang saya akan menceritakan tentang lakaran yang kami telah berlakukan. Berdasarkan 3 lakaran yang dalam slide ini, rata-rata berukuran 50 cm kali 70 cm. Material yang digunakan dalam pembuatan ini ialah cardboard dengan polystyrofoam. Kesemua lakaran di dalam slide ini mengutamakan kepada pihak pencolek. Dalam slide ini terdapat 2 lakaran yang telah kami lakukan, iaitu satu, gambar watak utama kami Adam dan mempunyai potongan di tengah agar budak dapat meletakkan kepala mereka di dalam dan juga mengambil gambar sebagai watak utama kami, dalam animation kami. Selain daripada itu, gambar kedua di dalam slide ini ialah gambar di mana semua karakter dalam animation kami digabungkan sekali agar dapat mengambil gambar dengan mereka semua. Dalam slide ini pula, saya akan menceritakan tentang alat perabot kami, iaitu tempat letak keychain. Terdapat 3 lakaran dalam gambaran ini. Nombor 1 ialah gambar sebuah van, yang kedua hanyalah lakaran biasa, dan yang ketiga adalah tangan seorang yang tengah ingin menggagau sesuatu. Inspirasi ini juga melebihkan terhadap pihak perompak, dan kami ingin membuatnya seperti ala-ala seram. Lakaran keempat dan kelima ialah melebihkan terhadap penggunaan. Desain kami desain yang mudah, tetapi melebihkan kepada fungsi di mana dapat meletakkan lebih banyak keychain. Sekarang saya akan menceritakan tentang lakaran banting kami. Terdapat 5 lakaran yang semua bertemakan komik. Kesemua 5 banting mempunyai ketiga-tiga watak utama kami. Ini slide pertama dan ini slide kedua. Sekarang saya akan ceritakan tentang pencahayaan. Berdasarkan slide kami, kedua-dua slide pertama terdapat 3 lakaran yang kesemuanya adalah lampu premier. Dan yang kedua juga kesemuanya lampu premier. Seterusnya, pilihan akhir. Pertama sekali ialah ruang gambar. Kami memilih reka bentuk ini supaya kanak-kanak diberikan peluang untuk bergambar dengan watak-watak di dalam projek animasi kami. Tingginya adalah 175 cm, manakala lebarnya pula adalah 200 cm. Yang kedua, pemegang rantai kunci. Kami memilih reka bentuk ini kerana ianya memaparkan projek kami dan juga mempunyai kapasiti yang banyak untuk meletakkan produk kami. Tingginya adalah 30 cm, lebarnya pula adalah 15 cm. Yang ketiga ialah banting. Banting ini dijadikan pilihan kerana menunjukkan kesemua watak dan juga mempamerkan konsep komik. Tingginya ialah 6 kaki dan lebarnya pula ialah 2 kaki. Yang terakhir sekali ialah pencahayaan. Lampu ini dipilih kerana ianya menunjukkan mesej utama kami, iaitu tidak semua orang yang nampak mesra itu baik. Tinggi lampu ini adalah 20 cm, manakala lebarnya pula adalah 15 cm.